Selamat pagi Malaysia. Jadi Sophie 2 tahun negara kita berdepan dengan pandemik COVID-19. Betul. Ini masih lagi dalam pandemik. Kita tidak beralih lagi dalam fasa endemik dan ramai yang sebenarnya terkesan. Pada ketika full PKP dulu banyak sektor yang ditutup sehingga ada yang terpaksa berhenti kerja. Tetapi yang membuka ada setengah-setengah golongan dia membuka peluang daripada PKP itu, membuka peluang untuk mencari rezeki baru. Betul. Sangat menarik sebenarnya Sophie. Walaupun terpaksa lari daripada ataupun keluar daripada bidang kerjaya mereka, tetapi akhirnya dengan rezeki Allah berikan, maka ada rezekinya kan daripada perniagaan lain, masya-Allah. Dan bersama dengan kita di studio saya kenalkan iaitu Kapten Hafizi Aras Abdul Azim selaku pemilik Pasaraya Flymart. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga Kapten Muhammad Hasnul Hafiz, Muhammad Hasnul Hisham selaku pemilik Pasaraya Flymart. Assalamualaikum. Dan apa yang menarik sebenarnya, kedua-dua tetamu kita pada hari ini adalah kapten yang merupakan juru terbang. Dalam bahasa mudah kalau orang kecil-kecil mainnya driver kapal terbang. Yes. Inilah dia, kami sangat berbesar hati bersama dengan anda berdua. Jadi daripada pemandu kapal terbang atau pilot lah, beralih kepada alam perniagaan. Daripada minimart sehinggalah sekarang menjadi salah sebuah pasaraya Flymart. Bagaimana peralihan ini berlaku? Kapten boleh mulakan? Permulaan dia selepas menjadi pandemik. Industri penerbangan ni antara yang paling terkesan lah kan. Jadi ketidaktentuan untuk bekerja kembali itu masih ada. Banyak negara yang masih tak stabil dari segi pembukaan sempadan negara. Jadi bila terjadi permulaan pandemik tu, kami berdua duduk bersama dan memikirkan apa yang kami mampu buat untuk meneruskan kelangsungan hidup. Okey. Jadi nombor satu, ya kami punya skill sebelum ini hanya membawa kapal terbang pesawat lah kan. Okey. Jadi modal masih ada. Kalau kami tak buat apa-apa dan masih menunggu modal yang ada, simpanan yang ada akan digunakan. Risiko juga Risiko tu. Orang tua-tua cakap gunung kalau tarah setiap hari pun kata. Betul. Jadi apa yang kami putuskan buat sesuatu yang kami mampu buat, which is peruncitan lah. Peruncitan tu tidak memerlukan skill skill workers. Nak masak untuk perut sendiri boleh lah. Tapi untuk kami nak masak untuk orang, jadi kedai makan kami tak mampu buka. Ya, betul. Atau perniagaan-perniagaan yang memerlukan pengkhususan. Jadi peruncitan ini memerlukan basic skill. Dan seterusnya penjagaan kewangan dan perancangan. Ya. Selepas minimart, apa seterusnya dan apa seterusnya. Betul. Sebab dunia penerbangan ni, saya boleh cakap antara yang paling teruk terkesan lah. Betul. Dan bila kata teruk terkesan, berapa lama dia nak recover, semua orang berdoakan dia cepat lah. Tetapi realiti dia sekarang, ni dah hampir 3 tahun. Masuk 3 tahun. Betul. Masuk 3 tahun. Betul. Masih kami tak nampak lagi. Ada sinar di hujung. Tapi kejap dia keluar, kejap dia tutup, kejap dia keluar, kejap dia tutup kan. Jadi tak semua nampak sinar tu. Tak semua juga. Jadi alhamdulillah. Kami berdua berbincang dan Flymart, perniagaan peruncitan yang kami ceburi ini masih kami mampu untuk buat dan untuk melihat dari segi semua aspek lah. Jadi itulah yang peralihan tu bermula daripada situ. Duduk saja tengok langit, dia tak jadi apa-apa. Kan? Betul. Jadi selain daripada kami berdoa masa tu dengan menaruh harapan, kerja kena buatlah. Jadi bila keputusan dah dibuat, kami terus buat. Tengok duit ada berapa, sokongan keluarga, sokongan isteri semua. Jadi kami mengambil keputusan untuk buat dan kedai itu terus beroperasi 2 minggu dalam masa 2 minggu. Tarikh pertama mesti ingat? Tarikh pertama 27 hari bulan 6 2020. Wah, 27 bulan 6 masya-Allah dia. Okey, dan pastinya ialah bermula dengan minimart, kemudian pasaraya, alhamdulillah sambutan pun cukup menggalakkan daripada masyarakat Dan cabaran yang dihadapi oleh kapten sendiri ialah kita tahu bila perniagaan ni pun pasti ada cabarannya dan cabaran yang berbeza ketika di mana mungkin kerjaya kapten sebagai kapten lain cabarannya pula. Cabaran atas angin kan dekat awan. Jadi cabaran untuk perniagaan ni mungkin boleh kongsikan. Okey. Bagi pendapat saya, cabaran yang pertama bila sebab ini adalah bidang yang baru kita ceburi. So dalam bidang baru dan kita start
knowledge is very important lah. So pengetahuan am, which is dengan harga-harga yang kita kena take note sekarang sebab kenaikan harga ayam, cili semua tu, so kita dah kena start ambil tahu. Dan pada asalnya minimart tu kita sediakan apa keperluan asas orang. Bila nak masuk ke pasar raya, dari keperluan dan kita tengok apa pula kehendak customer dan kita boleh banyak varieties di dalam kita punya dari minimart ke pasar raya. Itulah Tofa. Dari segi konsep penubuhan dan juga mesti kalau membuat satu mart macam tu, dia mesti ada keunikan dia. Keunikannya bagaimana yang ditunjukkan oleh Flymart pada kali ini? Keunikan Flymart ni sebenarnya semasa kami duduk berangan lepas tu berbincang. Okey. Kami dengan exposure yang kami lalui sebelum ni, kami melihat segmen kedai runcit yang dihasilkan yang ada sekarang ini kebersihannya macam kurang. Okey. Apalagi yang melibatkan barang-barang segar, barang-barang basah ni kan. Faham. Jadi kami berdua, nombor satu kami perkenalkan konsep klasik Melayu tu sendiri sebagai identiti lah. Yang keduanya, arrangement dalam kedai itu kami tidak pakai rak yang mana kita panggil gondola ni. Gondola kalau kedai biasa dia akan beli yang besi tu kan. Macam kami buat sendiri daripada kayu. Dan yang paling penting, kami yang bawa konsep daripada Australia sebenarnya. Okey. Kami sangat suka dengan cara orang sana berinteraksi dengan pelanggan. Jadi itu yang kami tekankan di Flymart ni lah. Kan? Jadi keunikan berbanding dengan yang lain, dengan kedai-kedai yang lain mungkin ada juga. Tapi kami cuba wujudkan identiti bila pelanggan masuk, pelanggan itu lebih berharga. Paling berharga sekali. Betul. Bila staff tak boleh duduk saja, bila dia masuk kena greet dengan keikhlasan. Dia bukan setakat bang selamat datang bang, tu tengok tempat lain darah boleh naik lah kan, itu kita sebagai pelanggan pun macam apa korang ni. Kita orang kat situ, keunikan kita orang letak di situ lah. Kat situ, okey. Dan ketika pembukaan lah hari pertama kedai dibuka, perasaan ketika itu mungkin Kapten boleh kongsikan sebab yelah daripada bidang yang berbeza, jadi perasaan pun kita pasti ada perasaan macam gembira pun ada, susah hati pun ada sebab dalam situasi pandemik ini, jadi duit telah pun digunakan ataupun dilaburkan. Betul. Jadi kat situ kita antara yelah perasaan bercampur baur. Jadi ketika itu bagaimana, Kapten? Pada time tu terus terang kami memang tak tidur malam sehari sebelum buka tu. Sampai ke pukul 5 pagi saya masih buat dengan sistem to get to know all the staff dengan harga pada masa itulah. Tapi dengan alhamdulillah, family kami, isteri kami pun memang bagi support. Tak apa, boleh. So kita ada direction kat situlah untuk kita lagi kembang macam tu. Sehingga hari ini perkembangannya bagaimana? Okey, daripada minimart jadi ke Flymart, selepas ini mungkin ada cawangan ataupun bagaimana? Kebetulan semalam kami dalam proses terakhir untuk mendapat kelulusan lah. Untuk membuka satu lagi cawangan. Dan di dalam proses juga nak ambil lagi satu, semuanya di Putrajaya. Okey. Jadi perancangan dia insya-Allah tahun ini saja kami nak cuba buka lagi 5 kurang-kurangnya. Masya-Allah. Dalam masa 2 tahun dalam masa 2 tahun. Dan dalam masa 2 tahun tu kiranya kami tak boleh berbelanja mewah lah. Ya. Duit tu betul-betul kena jaga. Betul, faham. Kan? Apalagi peruncitan ni keuntungan dia 10 sen, 20 sen. Walaupun kos dia mungkin RM30, untungnya 20 sen je. Hilang satu barang, berapa banyak kita kena jual balik untuk cover barang satu barang tu. Yang itulah kita orang punya cabaran sebenarnya kan. Tapi insya-Allah sebelum puasa kami punya mudah-mudahan kalau semuanya dipermudahkan, lagi satu akan dibuka. Okey. Dan kalau semuanya okey, masa bulan puasa lagi satu kami nak buka lah. Okay. Ada yang biaran insya-Allah dalam 3-4 bulan selepas tu kami tengah scout lagi tempat untuk buka lagi 3 selepas itu. Dan setakat ini semuanya di Putrajaya saja? Masih di Putrajaya saja. Okey. Itu dia kalau kita lihat kan. Yalah, mungkin ketika itu kita berfikir kita
kita duduk sejenak kan berfikir apa nasib kita dan sebagainya. Tetapi tengok Allah aturkan perancangan yang lebih baik kepada kapten, masya-Allah. Itu dia. Dan mungkin juga lah boleh kongsi kepada kami juga, sebab kalau kita tengok kan kejayaan demi kejayaan yang telah pun berlaku kepada Flymat sendiri. Ada tak terdetik sekiranya peluang sebagai kapten itu diberi kembali ataupun dilamar semula? Bagaimana situasi ketika itu? Adakah nak terima ataupun teruskan perniagaan Flymat? Perbincangan kami berdua. Okey. Sekurang-kurangnya lagi 3 ke 4 tahun. Kami memang nak terbang balik. Macam saya sendiri hampir 15 tahun itu je lah kerja yang kita orang buat. Tetapi sebelum ini penerbangan menjadi mata pencarian utama. Na'udzubillah, kami tak minta lah pandemik ni jadi. Betul. Tapi dia boleh jadi balik. Sebelum ni dia tengok kat movie Hollywood je kan. Dia habis COVID, lepas ni apa pula nak keluar kita tak tahu. Betul. Jadi kami selepas ni kami akan terbang kembali insya-Allah kalau ada rezeki tu. Tapi lebih kepada tidak mahu membuang skill yang ada. Sayang benda tu, alhamdulillah kami antara yang terpilih. Tetapi punca rezeki kami cuba alihkan ke perniagaan yang ada sekarang lah. Untuk seketika kan? Untuk seketika. Cuma dulu waktu kita berdua berterbang itu adalah orang kata macam bekerja mengikut arahan lah. Ada bos dan sebagainya. Sekarang anda menjadi bos. Bagaimana perasaan itu? Ada apabila bertukar, kekok ke tidak? Nanti bila nak terbang balik, skill-skill yang dah lama macam Kapten cakap tadi mungkin 3-4 tahun lagi nak terbang balik. Macam mana? Pertukaran antara bidang kerja, kekok ke tidak? Kan? Kalau nak ikutkan macam dulu kita terbang, kita kerja under orang. Kan? Tapi setelah apa yang berlaku dengan pandemik, so kami berdua pun bila borak lepak, then saying that why like this, why like that, why like this, why like that. So penyudahnya last kali kita orang bagi kata putus, you know what, company mana nak jaga kita melainkan company kita sendiri. Betul. Tentulah. Itu yang terbaik kan? Ya, betul. Insya-Allah. Jadi mungkinlah sekiranya dilamar kembali menjadi kapten kan. Perasaan nak memandu balik semula kapal terbang tu kan. Adakah mungkin akan kekok sebab kita faham dah berapa lama tinggal, mungkin nanti pun 2 tahun. Kalau sebelum ni mungkin hampir setiap hari fly. Betul. Tetapi sekarang ini dalam masa 2 tahun bercuti, kemudian sekiranya nak bawa balik tu. Ada training khas untuk refresh? Perlu training ke ataupun sebenarnya Dia akan ada training. Okey. Tetapi saya rasa dia orang putih jaga macam riding a bike. Yes. Jadi 2-3 mungkin 5 session latihan tu dia akan datang sendiri balik. Dah okeylah. InsyaAllah lah kan. Nak kata terror sangat tu boleh lah. Kapten memang terror lah. Selepas ni akan ada manager-managernya di setiap mat itu. Ya, betul. Kaptennya berada di udara. Ya. Memerhati daripada udara. Kapten fly lah kan. Masya-Allah, itu dia antara perkongsian kami iaitu berkenaan dengan rezeki semasa pandemik. Terima kasih saya ucapkan kepada Kapten Hafizi Aras Abdul Azim, bekas juruterbang, dan juga iaitu Kapten Muhammad Hasnul Hafiz, Muhammad Hasnul Hisham selaku bekas juruterbang. Terima kasih. Kami doakan moga dipermudahkan segala urusan dan moga banyak lagi Flymat selepas ini. Yang paling penting keutamaannya adalah dari segi kebersihan. Dan kita pun yang tak pernah pergi overseas ni dapatlah feeling kejap. Perasaan berada di overseas tu boleh kan. pakai jaket fur ada, boleh sejuk Boleh je anytime. Wow, bukan main Baiklah, terima kasih sekali lagi kedua-dua kapten pada hari ini. Terima kasih. Bagaimanakah orang kata kita apa yang tertutup sebenarnya ada ruang yang terbuka. Betul. Jadi kita kena sentiasa pandang positif tentang kehidupan lah. Kalau orang lain tak boleh jadi bos kita, pokok pangkalnya kita kena jadi bos diri kita sendiri. Baiklah, kita nak ke Met Malaysia, nak tengok ramalan cuaca pada hari ini.